Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah kami, Sir Muhammad Nasrul Hakim bin Roslan. Hari ini kami akan membentangkan pembentangan subjek CTO 152. Untuk tajuk kami mendapat peranan etika ilmu serta konsep tabayun dalam mendepani fitnah media sosial. Mereka adalah ahli kumpulan kami. Ini adalah kandungan untuk presentation kami. Yang pertama ialah pendahuluan. Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi platform yang sangat penting dalam menyebarkan maklumat dan memudahkan interaksi sosial. Namun, di sebalik manfaat yang besar, media sosial juga menjadi medium bagi penyebaran fitnah dan kata-kata yang tidak benar. Peranan etika, ilmu dan konsep tabayun dalam menghadapi fitnah di media sosial amatlah penting. Dengan mengedepankan etika, kita dapat memastikan bahawa segala perbuatan di media sosial adalah menghormati orang lain dan menjaga integriti maklumat. Dengan memiliki ilmu yang berfaedah, kita dapat menyusun maklumat yang benar kepada yang tidak benar serta menghindari penyebaran fitnah yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, konsep tabayun mengajarkan kepentingan penjelasan dan penyemakan maklumat sebelum bertindak. Dengan mengintegrasikan ketiga aspek ini dalam penggunaan media sosial, kita dapat menyumbang dalam mengurangi impak negatif fitnah dan membangun lingkungan platform yang lebih beretika dan bertanggungjawab. Oleh itu, sebagai pengguna yang bertanggungjawab dan cerdas, amatlah penting bagi kita untuk membantu menjaga keadilan, integriti dan kebenaran dalam ruang digital yang kompleks ini. Untuk isi seterusnya ialah 2.0 isi dan huraian. Yang pertama ialah 2.1 definisi ilmu, etika dan tabayun. Saya ingin membentangkan definisi ilmu, etika dan tabayun. Terdapat banyak maksud dan definisi yang berbeza menurut pelbagai pihak. Mereka mentafsir maksud ilmu, etika dan tabayun mengikut pendapat dan pandangan masing-masing. Bagi definisi ilmu, terdapat 3 pandangan yang berbeza. 1. Dalam perspektif Islam, tiada penentangan antara agama dan ilmu dalam Islam. Malah, agama itu sendiri dianggap sebagai ilmu dan ilmu adalah agama. Istilah ilmu merangkumi banyak perkara antaranya Al-Quranul Karim, Syariat Islamiah dan lain-lain. Yang kedua, dalam pengertian barat moden, ilmu adalah pengetahuan yang diperolehi melalui pengalaman. Ilmuwan barat hanya menerima ilmu melalui perkara yang dapat dibuktikan dalam makmal sahaja. Yang ketiga, menurut Kamus Bahasa Melayu, ilmu pengetahuan dalam perkara dunia, akhirat, zahir, batin. Akhirat pengetahuan bukan segala sesuatu sesudah manusia itu mati. Bagi definisi etika pula, terdapat 4 pandangan yang berbeza. 1. Menurut Encyclopedia of Americana, istilah etika adalah diambil dari bahasa Inggeris ethics yang berasal dari akar kata dalam bahasa Yunani ethos yang berarti adat, kebiasaan dan ethikos yang berarti moral. Yang kedua, merujuk Kamus Dewan pula, etika merujuk kepada 2 makna iaitu etika ialah ilmu yang berkaitan prinsip-prinsip akhlak atau moral atau prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Ketiga, menurut dari segi pendapat dan pandangan masyarakat, etika bermaksud prinsip moral atau nilai-nilai akhlak atau adat sopan santun yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Yang terakhir, merujuk kepada Wikipedia, etika bermaksud salah satu cabang utama falsafah yang merangkumi kelakuan betul dan kehidupan baik. Definisi tabayun pula, terdapat 5 pendapat menurut pandangan yang berbeza-beza. Yang pertama, menurut Kamus Dewan edisi keempat berita, tabayun bermaksud perkabaran laporan tentang sesuatu hal atau kejadian. 2. Merujuk tafsiran para ulama, tabayun berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud mentadbikkan dan menyemak atas kebenarannya. Yang ketiga pula, dalam ilmu berjudul Akidah Akhlak yang diterbitkan Kementerian Agama RI, dijelaskan arti tabayun atau tabayun adalah mencari
kejelasan hingga terang dan benar. Keempat, dalam buku berjudul Kamus Arab Indonesia oleh Ahmad Warsan Munawir, dijelaskan bahawa erti tabayun dan tabayun dari akar kata itu adalah mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas benar keadaannya. Yang terakhir, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, menjelaskan erti tabayun atau tabayun adalah pemahaman atau penjelasan. Yang seterusnya ialah 2.2 punca penyebaran fitnah media sosial. Isi yang seterusnya ialah punca penyebaran fitnah media sosial. Penyebaran fitnah menerusi internet kini telah menjadi satu fenomena hebat yang mendatangkan keburukan kepada pelbagai pihak. Dengan menghamburkan kebencian, kata-kata cacian dan fitnah pada pihak yang tidak bersalah, boleh menyebabkan fungsi media sosial kurang efektif kerana disalahgunakan oleh manusia yang tidak berhati perut. Dan media sosial akan memberikan pengaruh buruk pada generasi sekarang. Penyebaran fitnah ini pasti dilakukan oleh pihak yang tidak berilmu dan tidak beretika serta tidak mengambil tahu tentang konsep tabayun sehingga sanggup menyebarkan berita palsu. Terdapat pelbagai punca yang mendorong berlakunya fitnah di media sosial. Antara punca utama bagi penyebaran fitnah oleh individu yang tidak beretika adalah dorongan sifat tamak, iri hati dan mementingkan diri sendiri. Individu yang menyebarkan cerita yang tidak benar tentang individu yang dibencinya bagi menjatuhkan individu tersebut. Lebih-lebih lagi, penggunaan media sosial tanpa had dan sempadan yang mudah diakses melalui gadget atau telefon pintar memudahkan lagi kerja individu tersebut untuk menularkan berita-berita palsu dan memudahkan para netizen menyuarakan pendapat dan pandangan mereka pada artikel atau berita palsu tersebut. Hal ini berlaku kerana individu yang tidak bertanggungjawab itu terlalu mengikut perasaannya sehingga mencipta berita sensasi yang palsu bagi memuaskan hati dan perasaannya. Selain itu, punca penyebaran fitnah di media sosial adalah kurang kesedaran mengenai kesan penyebaran fitnah atau berbau hasutan, khususnya golongan yang tidak berfikir secara matang dan tidak rasional atau lebih mudah dipanggil orang yang tidak berilmu. Mereka perlu menyedari bahawa dalam apa jua agama melarang perbuatan fitnah dan hasutan kerana segala perbuatan keji ini mampu menjatuhkan tahap keyakinan dalam diri. Punca penyebaran fitnah di media sosial seterusnya adalah tidak mengikuti konsep tabayun. Tabayun adalah konsep dalam Islam yang mencari kesasihan dan memeriksa fakta sebelum menyebarkan berita yang palsu pada khalayak ramai. Satu berita yang disiarkan pada media sosial perlulah diperiksa berkali-kali supaya berita yang kita kongsikan adalah sahih dan benar. Tetapi segalanya terbalik. Segala maklumat palsu yang berunsur fitnah itu disebarkan dan diterima bulat-bulat tanpa merujuk kepada sumber sahih dan kemudiannya menjadi viral sehingga boleh menjejaskan keselamatan negara. Oleh itu, kita mestilah periksa sesuatu berita itu sama ada sahih atau palsu sebelum berita tersebut disebarkan pada khalayak ramai. Jadilah seorang yang tabayun dan bukannya fasik. Selain itu, 2.3 kesan positif berdasarkan ilmu, etika dan konsep tabayun dalam mendepani fitnah media sosial. Terdapat beberapa impak positif etika dalam mendepani fitnah media sosial termasuk penggunaan bahasa yang sopan. Etika mendorong kita untuk menggunakan bahasa yang sopan dan menghindari daripada kata-kata kasar atau ancaman ketika memberi respon kepada fitnah di media sosial. Hal ini demikian dapat membantu mempertahankan martabat diri meskipun telah difitnah. Selain itu, penyebaran informasi yang benar juga mengharuskan kita untuk bertanggungjawab dalam menyebarkan yang sahih sahaja di media sosial. Kesahihan sumber informasi amat penting supaya penyebaran berita palsu atau fitnah tidak berlaku lebih lanjut. Terdapat beberapa kesan ilmu yang dapat mempengaruhi cara kita menghadapi fitnah termasuk pengetahuan tentang media sosial. Hal ini demikian supaya dapat memahami cara kerja media sosial dan algoritma yang digunakan agar dapat membantu kita mengenali dan memahami bagaimana fitnah dapat menyebar.
Dengan pemahaman ini, kita dapat mengenali teknik yang digunakan untuk menyebarkan fitnah seperti penggunaan akaun palsu atau manipulasi informasi untuk mengambil tindakan yang tepat untuk menghadapinya. Di samping itu, penggunaan sumber daya ilmiah juga dapat memberikan akses kepada kita untuk menggunakannya dengan lebih baik. Dengan memanfaatkan sumber daya ini, kita dapat mencari informasi yang sahih dan dapat digunakan untuk mengatasi fitnah di media sosial. Antara kesan konsep tabayun dalam mendepani fitnah dalam media sosial adalah sentiasa berpihak kepada keadilan. Konsep ini mencakupi kepada prinsip keadilan dan berpihakkan kepada kebenaran. Dalam mendepani fitnah di media sosial, ia sangat penting untuk menjaga sikap adil dan berhati-hati dalam menangani tuntutan atau tuduhan yang muncul. Tambahan pula, mencari kebenaran merupakan salah satu daripada konsep ini. Hal ini dapat mendorong individu untuk mencari kebenaran sebelum memberi tanggapan sesuatu fitnah. Hal ini melibatkan penelitian yang mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang isu atau peristiwa yang sedang dibahas. Dan akhir sekali untuk isi dan huraian ialah 2.4 langkah-langkah mengatasi fitnah media sosial berdasarkan ilmu etika dan konsep tabayun. Terusnya, langkah-langkah mengatasi fitnah media sosial berdasarkan ilmu, etika dan konsep tabayun. Langkah-langkahnya ialah: yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan dan hormat. Dalam setiap individu, kita perlu menjaga adab dengan memiliki sikap yang santun dan menghargai pandangan orang lain dapat membantu membangun dialog yang lebih positif dan konstruktif. Yang kedua, mempunyai ilmu komunikasi. Kita boleh menyediakan pemahaman tentang bagaimana pesanan yang ingin disampaikan, diterima dan difahami oleh orang lain. Dengan memahami ilmu tersebut, kita dapat membangunkan kesedaran, keterampilan kritis dan strategi yang lebih efektif. Yang ketiga pula, kita perlu mengetahui baik ataupun buruk dalam keagamaan. Kita perlulah memverifikasi sumber informasi dengan memastikan bahawa informasi yang diterima berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan memiliki reputasi yang baik, dan hendaklah memeriksa apakah sumber tersebut merupakan media rasmi, organisasi terpercaya atau individu yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang yang relevan. Seterusnya ialah 3.0 cadangan. Cadangan dalam mendepani fitnah media sosial. Yang pertama, langkah yang perlu diambil adalah kesedaran tentang fitnah dan keburukannya perlu diterapkan lebih lagi dalam diri masyarakat. Hal ini kerana selain hanya mengetahui bahawa memfitnah itu adalah dosa, masyarakat juga dapat mengetahui sebab-sebab mengapa perbuatan memfitnah itu tidak dibenarkan dalam Islam. Selain itu, fitnah juga dapat diatasi melalui pembudayaan hidup sebagai seorang Muslim yang berlandaskan kepada akidah, syariat dan akhlak yang dianjurkan oleh agama. Seorang Muslim harus sentiasa mengamalkan sikap bertabayun dan bertanya setiap isu yang berbangkit kepada ahlinya serta memastikan kesahihan setiap maklumat yang diperolehi sebelum disebarkan. Di samping itu, pihak berkuasa perlu mewujudkan badan khas untuk menyelenggara atau menapis segala paparan di media sosial. Hal ini kerana media sosial menjadi medium utama untuk menyebarkan fitnah kerana sifatnya terbuka, bebas dan pantas berbanding media cetak. Bukan itu sahaja, undang-undang perlu dikuatkuasakan dengan lebih ketat dan berkesan. Undang-undang tersebut bukan sekadar menyediakan hukuman berat terhadap pefitnah, malah mampu untuk mendidik orang lain agar tidak sewenang-wenangnya menyebarkan berita tidak benar kerana impaknya amatlah besar. Dan akhir sekali ialah 4.0 kesimpulan. Kesimpulannya, sebagai umat Islam, kita mestilah mengetahui peranan etika, ilmu dan konsep tabayun dalam mendepani fitnah di media sosial. Fitnah mengingatkan kita pentingnya menjadi konsumen informasi yang kritis. Kita harus belajar untuk tidak mudah
percaya dan informasi yang kita temui di media sosial, melainkan melakukan pemastian fakta dan verifikasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Mendepani fitnah menggarisbawahi pentingnya memiliki literasi media yang baik. Kita harus memahami bagaimana media sosial bekerja, bagaimana penyebaran informasi yang kredibel dan tidak kredibel. Fitnah mengajar kita pentingnya berkomunikasi dengan bertanggungjawab dan etis di media sosial. Kita harus menjaga kejujuran serta menyebarkan informasi. Mendepani fitnah memerlukan keberanian untuk melawan penyebaran informasi yang benar, membaiki kesalahan yang terjadi dan melawan fitnah dengan saksi yang kuat. Itu sahaja daripada kami. Kami harap semua penerangan kami sangat jelas dan dipenuhi dengan pengetahuan yang baharu. Sekian, terima kasih.